Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bihi lisani wa shrah bihi sadri wa ista'mil bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kitab Musalli sambung. Kita berhenti dekat muka surat 18 kan. Masalah qiyam lagi kan. Qiyam, kita nak habiskan malam ni qiyam, iaitu berdiri. Kalau yang Jawi muka surat 8 banyak sangat tanda. Ni pun tanda, ni pun tanda. Tanda ketiga qiyam. Muka surat 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada atas. Kalau yang Rumi muka surat 18, kita habiskan qiyam lah. Yang ketiga tu, yang ketiga. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan ketiganya daripada rukun sembahyang, saya baca baliklah walaupun kita dah baca sebelum ni. Iaitu qiyam, yakni berdiri pada sembahyang fardu, dan disyaratkan dia dengan dibetulkan tulang belakang, dan jikalau dengan bersandar sekalipun. Okey, kita dah bahas dah sebelum ni. Sebelum ni kita dah bahas dah berkaitan dengan macam mana nak berdiri tu, apa yang dimaksudkan dengan berdiri. Maka jika berdiri cenderung sekira-kira tiada dinamakan berdiri, tidak sah sembahyangnya. Kita dah kira darjah, berapa darjah sekurang-kurang berdiri, berapa darjah sekurang-kurang rukuk. Dan jika lemah, kat sini yang panjang sikit lagi tu. Dan jika lemah ia daripada berdiri sekira-kira masyaqqah yang menghilangkan khusyuknya, sah ia sembahyang serta duduk. Dan jika ia lemah, dia tak mampu untuk berdiri, maka kita bahas lemah tu apa, tak mampu tu apa, masyaqqah, kepayahan tu apa, baru ni lah selesai dah. Maka boleh duduk. Jika setiap orang dia kena tentukan dia tu lemah ataupun tidak, dia tu susah ataupun tidak. Setiap orang dia kena tentukan dirinya sendiri, dibenarkan untuk duduk ataupun tidak. Orang lain tak boleh tentukan. Orang lain boleh tengok aja, boleh cakap macam-macam kan. Yang saya cerita dia tu, seorang datuk tu, pengurusi masjid, nazir masjid lah kalau misalnya panggil, dia main golf lagi. Main golf. Tapi bila sembahyang dia duduk. Maka, dan sembahyangnya sah. Rupa-rupanya dia tak boleh. Dia tak boleh berdiri. Berdiri gitu. Kalau berjalan tak apa. Dia ada penyakit vertigo. Betul tak? Yang rosak kat belakang, dalam telinga kat belakang. Rosak benda tu, jadi dia tak boleh nak seimbang kalau duduk saja. Tapi kalau dia jalan, okey. Duduk saja sekejap je, dia nak tumbang. Jadi orang tengok dia main golf. Lepas tu masa tanya sembahyang duduk. Orang kata dia tak sah sembahyang dia. Kita jangan, tak boleh. Kita tak boleh kata orang lain sah ataupun tidak. Dia sendiri kena tentukan dia tu dibenarkan untuk duduk ataupun tidak. Jadi oleh kerana dia sendiri kena tentukan, maka dia kena ada ilmu lah. Dia mana boleh main tentukan sendiri. Oh, aku boleh, aku tak boleh. Mana boleh, kena ada ilmu. Sebab dia akan kena jawab nanti. Jadi kena ada ilmu, iaitu ilmu untuk tentukan kita ni lemah ke tidak. Yang kita lemah tadi tu.
Kita ni masyaqqah, susah, kepayahan ke tidak? Kita sendiri kena tentukan diri kita sendiri. Kalau kita buat lebih kurang, alah, kira lemah lah ni, maka kita lah kena jawab nanti sembahyang tak sah. Bukan orang lain. Itulah. Jadi kita dah bincang panjang lebar dalam perkara tu. Cuma menghilang khusyuk sah ia sembahyang serta duduk. Kita berhenti kat situ. Saya ingat yang lepas saya tengok rakaman tadi sebelum datang. Sampai kat situ, kalau tak boleh berdiri, duduk. Berdiri itu pun kena betul-betul diiktiraf syarak. Syarak mengiktiraf dia tak mampu berdiri dengan syarat-syarat yang kita bincang lepas. Maka dia boleh duduk, silakan. Cuma duduk ada banyak. Ini yang saya berhenti kat sini kan. Duduk. Yang sebelum ni kita bahas apa maksud lemah. Sejam. Lemah tu apa? Kena faham sejam. Sekarang kita nak faham maksud duduk tu pula apa. Sebab duduk, orang semua cakap duduk. Tapi kalau kita kata apa maksud duduk? Kalau macam Piramli tu duduk tak? Yang dia kata apa? Silakan. Macam mana dia nak pergi berlakon ke apa kan? Lepas tu pengarah ke apakah, penerbit ke apa, dia kata silakan, tapi kursi tak ada. Lepas tu 3 orang tu duduk. Pasal nak? Ingat tak cerita tu? Dia silang kaki, dia duduk. Itu duduk ke tak? Kita nak jawab tak berani. Sebab kita tak tahu takrif duduk tu apa. Kita duduk bercakap selalu. Tapi kalau kita tanya, itu duduk ke tidak? Yang duduk atas angin tu lah. Oh, sila duduk. Dia tengok tak ada, dia silang kaki, duduk gitu. Itu duduk ke tak? Itu tak duduk. Dia tak faham takrif duduk tu apa. Duduk adalah, masa duduk pun nak kena belajar. Iyalah, kita sebut je duduk. Bila kita kata, apa takrif atau bahasa sekarang dia panggil, apa definisi duduk? Tak boleh nak cakap. Duduk lah, duduk main duduk lah gitu. Bila cakap yang peserta Piramli tu, tak boleh nak bagi tahu dia duduk ataupun tidak dengan confident. Tak boleh. Macam duduk. Tak boleh nak tahu ni nak cakap. Kalau dah tahu takrif ni, maka baru berani cakap duduk ataupun tidak. Yang tadi tu. Apa takrif duduk? Apa definisi duduk? Duduk adalah punggung dia di atas bumi. Bumi itu lantai lah. Ataupun punggung di atas sesuatu, sesuatu tu duduk atas bumi. Tapi bukan duduk di atas kaki dia. Tapak kaki dia, bukan. Itulah nama duduk. Kalau dia berdiri, dia panggil juga punggung dia tak duduk atas bumi. Tak duduk atas bumi, punggung kalau berdiri. Habis kalau duduk yang tu, Piramli duduk tu, taklah juga. Sebab punggung dia tak kena atas bumi. Habis tu apa maksud duduk? Punggung duduk atas bumi, ataupun punggung duduk di atas sesuatu, yang sesuatu tu duduk atas bumi. Duduk atas lantai. Jadi sesuatu tu walaupun kaki kita sendiri, masa kita lipat tu kan kita duduk atas kaki, punggung tak kena bumi, tak kena lantai. Tapi sesuatu tu kaki kita lah. Macam tu juga jika duduk di atas kursi. Duduk atas kursi nama duduk Sebab kita duduk atas kursi, punggung kita tak kena bumi. Tapi kita duduk atas kursi, yang mana kursi tu duduk atas bumi. Kira duduk lah tu. Tu takrif duduk. Kalau kita duduk atas meja, atas lemari je. Namanya duduk atas lemari dengan syarat punggung duduk atas sesuatu, sesuatu tu duduk atas bumi. Ataupun punggung direct duduk atas bumi, duduk atas lantai. Tu maksud duduk. Jadi rukun sembahyang, antara rukun sembahyang adalah duduk. Kita kena faham lah takrif tu. Duduk. Kan? Duduk di antara 2 sujud. Duduk tahiyat akhir. Sunnah ba'an, duduk tahiyat awal. Kan tu duduk. Jadi kenalah tahu takrif duduk supaya kita nak sembahyang nanti. Dah sembahyang banyak dah. Jadi itulah maksud duduk. Jadi apabila kita faham definisi takrif duduk tu adalah punggung duduk atas bumi, ataupun punggung duduk di atas sesuatu, sesuatu tu duduk atas bumi, maka jika tak mampu berdiri dan dibenarkan oleh syarak, dia boleh duduk. Maka dia boleh duduk dalam apa cara sekalipun, janji duduk. Janji takrif tadi. Duduk atas sesuatu, sesuatu duduk atas bumi, ataupun direct punggung dia duduk atas bumi. Istilah saya panggil bumi lah. Yang mengaji dulu bumi. Istilah sekarang dia panggil lantai. Dia tak panggil bumi. Sama lah tu. Jadi duduk banyak jenis. Semua boleh. Semua boleh. Apa jenis duduk pun boleh. Duduk, dia ada namanya duduk iftirash. Nama istilah je tu. Tak hafal pun tak apa. Hafal bagus lah. Iftirash ni duduk macam ni. Macam duduk di antara 2 sujud, duduk tahiyat awal tu. Dia panggil iftirash. Nama dia. Duduk iftirash. Duduk iftirash ada nama lain. Duduk ibadah. Dia panggil sama juga. Duduk ibadah. Dia panggil. Duduk iftirash ataupun duduk ibadah.
Kenapa dia ada dua nama? Satu duduk iftirash, yang duduk di antara dua sujud tu, yang macam tu. Satu lagi nama duduk ibadah. Kerana jika sesiapa yang beribadah beribadah selain pada sembahyang lah, duduk macam tu dapat pahala ekstra, pahala duduk. Baca Quran boleh duduk macam-macam mana pun, tapi dia duduk macam tahiyat awal tu, dapat pahala baca Quran, dapat pahala duduk sekali. Dia berzikir, boleh je zikir sila semua boleh, janji berzikir, tapi zikir dia duduk macam tu, dia panggil iftirash. Dapat pahala zikir, dapat pahala duduk. Sebab tu dia panggil duduk ibadah. Baca Quran, berzikir, apa-apa lah, apa-apa sahaja, dia panggil duduk ibadah. Satu jenis duduk. Yang kedua namanya duduk tawarruk, macam tahiyat akhir. Menyengging sikit, kaki kiri keluar kot kaki kanan, celah kaki kanan naik atas, macam tu kan. Duduk macam tahiyat akhir lah kita panggil, duduk tahiyat akhir. Duduk dia panggil tawarruk. Duduk tawarruk ataupun kita panggil duduk tahiyat akhir. Sebenarnya bukan salah, bukan duduk tahiyat akhir, namanya duduk tawarruk. Dia bukan duduk tahiyat akhir. Duduk tawarruk. Apa maksud duduk tawarruk? Duduk tawarruk adalah lepas duduk tu tak ada buat benda lain, salam. Lepas duduk tu tak ada benda lain, salam. Tu dah panggil duduk tawarruk. Iaitu duduk yang saya ingat tadi tu. Jadi kalau katakanlah kita ambil ujung sembahyang tadi, kan kita duduk semua tawarruk. Ini bagi orang yang normal, orang yang tak ada sakit. Kalau ada peha, dia lutut dia sakit tu bab lain. Ataupun bila dia duduk dada dia jadi sengit sebab mungkin banyak isi ke apa ke kan, ada alignment lari ke, tak kisahlah, maka elok duduk macam tahiyat awal juga, masa tahiyat akhir. Sebab dengan nak ambil sunat duduk tahiyat akhir menyebabkan sengit kiblat, dada tak menghadap kiblat, kan batal. Dan ataupun mungkin bila dia duduk tawarruk, orang sebelah jadi terpenyek, berdosa balik dia, Allah macam ni, at-tahiyah macam ni dah lah dia ujung tepi dinding. Jadi mengganggu, menyakiti orang sebelah, berdosa balik. Baik duduk macam biasa aja. Ataupun mungkin dia ada sakit, tahu sakit, aduh, bilalah nak salam, baca tahiyat pun tak khusyuk. Baik duduk macam biasa aja, iaitu duduk macam tahiyat awal tu. Cuma bagi orang yang boleh, tahiyat akhir tu duduk macam tahiyat akhir yang selalu kita duduk, yang istilah dia panggil tawarruk. Tawarruk ni adalah duduk, lepas duduk tu tak ada buat benda lain, salam. Jadi kita dapat faham kat sini, betul tak kita duduk masa kita nak tambah rakaat masbuk? Kita duduk masa imam tahiyat akhir, kita tak duduk macam imam kan? Kita duduk macam tahiyat awal kan? Betul tak? Betul lah tu. Sebab kenapa tak duduk tawarruk? Sebab duduk tawarruk, lepas duduk tu tak ada benda lain, salam. Tapi masbuk ni, lepas duduk ni imam salam nak berdiri, nak tambah rakaat, maka memang betul lah duduk tu. Macam tu juga kalau nak sujud sahwi, tertinggal kunut ke, ada tertinggal tahiyat awal ke, ada buat apa-apa kesalahan, memang sunat dah nak sujud sahwi. Maknanya masa baca tahiyat tu duduk macam mana? Ada orang duduk macam tahiyat akhir juga, silap lah. Duduk tawarruk juga, silap duduk, tak salah, tak batal. Sebab kalau nak sujud sahwi, maknanya lepas baca tahiyat tu, lepas duduk tawarruk tu, bukan salam, sujud. Maka duduk bukan begitu. Habis duduk macam ni, macam tahiyat awal lah. Sebab lepas ni nak sujud sahwi, sebab ada buat masalah tadi, ada buat kesalahan ke apa ke. Jadi duduk macam tahiyat awal. Jadi kalau makmum tengok, dah tahiyat akhir, imam duduk gitu, dia tahu imam nak sujud sahwi. Kan susah pun. Tapi kalau imam duduk macam tawarruk, lepas tu imam tu nak sujud sahwi, makmum tak tahulah. Tapi tak batal, cuma cara duduk tu salah. Jadi bahasa bila duduk macam tawarruk ni, duduk bila sujud sahwi sekali, duduk kali kedua sujud kan, duduk tu macam tawarruk lah. Sebab lepas tu nak salam. Jadi tawarruk adalah duduk, lepas pada duduk tu salam. Itu maksud tawarruk. Tapi kita panggil duduk tahiyat akhir, tidak. Kadang-kadang tahiyat akhir pun tak salam lepas tu, iaitu nak sujud sahwi tadi. Kadang-kadang sujud tilawah, sujud syukur kan, Allahu Akbar terus sujud, duduk nak bagi salam. Masa duduk tu mana ada tahiyat, masa duduk tu kan terus bagi salam. Maka duduk tu adalah tawarruk juga. Pertama, dua dah. Pertama duduk, jenis duduk ada iftirash. Yang kedua jenis duduk namanya tawarruk. Yang tiga jenis duduk nama tarabbu'. Tarabbu' tu bersila. Tarabbu' bersila. Duduk juga.
kita bincang apa ni? Kita bincang tak mampu berdiri, lemah dalam berdiri, susah dalam berdiri, masalah sakit berdiri ni. Dibenarkan duduk, boleh duduk macam mana? Boleh 3 dah kita sebut tadi. Pertama duduk macam tayak awal tu, dia panggil duduk iftirash. 2 macam tayak akhir, dia panggil duduk tawarruk. Yang ketiga duduk tarabbuk ataupun kita panggil duduk bersila. Boleh, boleh. 3. Yang keempat, duduk macam duduk betapa tu. Yang kaki lutut naik atas. Macam betapa dia panggil. Lutut 2 naik atas, punggung tetap duduk bawah. Sebab duduk, takrif duduk apa? Punggung duduk kat lantai kan? Punggung duduk kat lantai. Bila punggung dah lantai, lutut 2 naik. Peluk gini. Peluk lah lebih kurang. Macam tu lah. Yang itu. Duduk apa tu? Duduk betapa saya panggil. Tak tahu apa nama duduk tu. Tapi duduk tu sunnah sebenarnya. Terbuka? Tak. Tapi sebenarnya duduk tu duduk sunnah. Nabi duduk gitu dalam masjid. Kaki naik, macam tu. Peluk. Kita tak duduk gitu, tak apalah, macam-macam mana pun duduk. Duduk tu duduk, antara duduk sunnah. Duduk tak tahu apa nama. Sekarang panggil duduk betapa kot. Tak apa nama duduk atas nama tu kita bahasa Melayu. Tak apa gitu tak. Tak apa gini. Gitu pula. Itu bersila lah. Tak tahu duduk apa macam tu. Duduk peluk gitu. Maknanya tak mampu berdiri boleh duduk. Boleh ke duduk macam tu? Boleh. Janji duduk kan? Okey. Apa lagi boleh yang dinamakan duduk? Belunjur. Punggung atas bumi, kaki 2 ke depan. Boleh. Boleh. Nanti kaki menghadap kiblat, tak ada masalah kaki menghadap kiblat. Hadap je gitu. Cerita apa ni? Jangan lupa cerita tak mampu berdiri, duduk. Duduk tu boleh berlunjur. Dan satu lagi jenis duduk atas kursi. Duduk atas kursi pun nama duduk juga kan? Sebab duduk di atas sesuatu, yang sesuatu tu duduk atas bumi. Jadi dalam semua jenis duduk tadi, dibenarkan untuk duduk apabila tak mampu berdiri tadi tu. Boleh pilih mana nak. Janji duduk. Janji duduk. Boleh. Kita tengok Nabi. Nabi ketika dia tak mampu berdiri, ketika lebih kurang hujung-hujung 12 hari sebelum dia wafat, hujung-hujung hayatnya, memang sakit. Nabi semayang duduk. Nabi duduk kat bawah. Duduk macam tahiyat awal tu. Duduk iftirash. Tu cara Nabi duduk. Cuma itu cara Nabi duduk aja. Nak duduk cara lain pun boleh. Janji duduk. Jangan kita kata Nabi duduk macam tu maka kena buat macam tu. Tak betul. Nabi duduk. Cuma Nabi duduk cara itu. Kita duduklah cara mana pun. Tapi nak ikut Nabi bagus juga. Gitu lah. Cara Nabi duduk adalah duduk kat bawah. Kenapa Nabi tak duduk atas kursi? Ada orang kata dulu tak ada kursi. Jadi melampau. Zaman Nabi Idris dah ada jarum dah. Adam Idris tu. Idris kan Nabi Idris cocok jarum kat mata setan tu. Dah ada jarum. Bila ada jarum maksudnya besi, tajam. Lepas tu ada lubang kecil, halus. Tiba-tiba zaman Nabi kita lepas berapa ribu tahun lepas Nabi Idris tu, takkan tak ada kursi. Ada orang kata tak ada jilat, tak ada pencukur zaman Nabi. Sebab tu orang-orang Arab, orang semua jambang tak. Zaman Nabi Idris dah ada jarum. Teruk sungguh lah ada orang ni bercakap. Takkan tak ada kursi? Ada. Tapi kenapa Nabi tak duduk? Nabi nak duduk kat bawah. Menandakan duduk kat bawah adalah cara terbaik. Dan tidak menidakkan nak duduk cara lain pun. Boleh. Ini cerita kalau boleh duduk cara lain. Tapi kalau memang tak boleh duduk, duduk dia cara itu aja, guna yang itu ajalah. Ini boleh cara ni, boleh tarabbuk, tawarruk, iftirash. Semua boleh cara duduk. Tiba-tiba dia pilih yang satu ni. Itu yang kita nak bincang. Kalau tak boleh duduk, yang boleh satu cara je. Duduklah satu cara tu macam mana pun dah sakit kan. Jadi dalam banyak-banyak cara boleh duduk. Boleh duduk semua. Cuma yang terbaik yang Nabi buat lah, iaitu duduk macam tahiyat awal. Okey. Apabila tak mampu berdiri, boleh duduk. Duduk apa cara pun boleh. Yang dimaafkan cuma berdiri dan rukuk saja. Berdiri, rukuk dan i'tidal saja. Tak mampu berdiri, duduk. Bila dia duduk, sebab dia tak mampu berdiri, maka dia berdiri tu dimaafkan. Boleh duduk. Apa lagi dimaafkan? Automatik rukuk pun maaf jugalah. Sebab rukuk tu kan berdiri. Kalau berdiri pun pening, rukuk lagi lah pening, lagi lah jatuh.
maka rukuk automatik maaf. Maksudnya dia boleh duduk masa semayang dan dia boleh rukuk isyarat lah. Kan? Rukuk isyarat. Sebab itu rukuk itu adalah berdiri. Dan i'tidal pun dimaaf juga. Kenapa pula i'tidal maaf? Sebab i'tidal tu berdiri lah. Maka dimaaf. Maka dia boleh i'tidal dia dengan duduk jugalah. Okey, 3 saja. 3 sahaja maaf. Sebab dia tak mampu berdiri, dia dimaafkan qiyam, berdiri, dia dimaafkan rukuk, tak rukuk betul-betul, dan dia dimaafkan i'tidal. Sebab i'tidal tu pun berdiri juga. Selain daripada ini tak maaf. Sebab dia hanya tak mampu berdiri. Maka dimaafkan 3 ini je. Okey. Jadi ketika sujud, dia kena sujud dengan sempurna lah. Sebab dia bukan tak mampu sujud, dia tak mampu berdiri. Dia kena sujud macam betul-betul sujud. Okey. Dalam banyak-banyak pilihan duduk, ada pilihan duduk yang menyukarkan untuk sujud. Ada pilihan duduk yang mudah je nak sujud. Tiba-tiba dia pilih duduk yang sukar untuk sujud dan dia tak sujud sebab susah. Maka semayangnya tak sah. Sengaja pilih duduk tu kenapa? Tak boleh dah duduk yang lain. Ini satu cara. Tu selesai lah. Tak payah sembang lain tu. Boleh semua cara-cara duduk. Duduk bersila boleh? Boleh. Duduk macam tahiyat awal boleh? Boleh. Duduk tawarruk macam tahiyat akhir boleh? Boleh. Duduk bersila boleh? Boleh. Duduk atas kursi boleh? Boleh. Semua boleh. Dia pilih duduk atas kursi contoh. Boleh, tak ada masalah. Tapi bila nak sujud dia agak susah sikit. Dia malas sujud. Dia kan susah sikit bila sujud. Bila nak bangun duduk pun jadi susah balik. Nak duduk di antara 2 sujud. Nak duduk atas kursi balik. Lepas tu sujud balik. Lepas tu kan menyusahkan tu. Jadi kerana menyusahkan dia, sepatutnya dia kena buat juga. Siapa suruh pilih duduk tu? Susah-susah pun kena sujud juga. Lepas tu nak susah-susah nak duduk pun kena naik atas kursi balik. Lepas tu duduk balik. Tak ada masalah. Silakan. Tapi sebab susah, alang-alang aku dimaafkan berdiri, dimaafkan rukuk, dimaafkan i'tidal. Maaf sekali lah sujud. Dia pun sujud isyarat. Walaupun bongkok macam ni sekali pun. Walaupun bawah lah dia tunduk tapi atas kursi juga. Tak sah sembahyang dia. Sebab dia hanya dimaafkan untuk berdiri. Dia hanya dimaafkan untuk duduk kerana tak mampu berdiri. Yang dia pergi tak sujud tu siapa suruh? Oh, sujud pun pening juga. Itu tak payah masuk kes. Itu memang dia memang tak mampu sujud. Kita yang tak mampu berdiri. Bukan tak mampu sujud. Okey. Jadi, sedangkan kalau dia pilih cara bersila contohnya. Allah senang nak sujud. Duduk tu duduk bersila. Lagi senang macam tahiyat awal. Lagi. Kan? Duduk iftirash. Lagi senang nak sujud. Terus di depan. Maka dia memilih cara duduk yang menyukarkan dia untuk sujud. Tetap dia kena sujud. Tak apa boleh duduk. Tapi tetap dia kena sujud. Tiba-tiba dia tak sujud. Waktu tu batal sembahyang. Batal sembahyang dia. Jadi boleh duduk dalam apa cara sekalipun. Jadi kursi ni sebenarnya dia menyukarkan. Menyukarkan. Dia bukan memudahkan. Yang memudahkan duduk kat bawah. Banyak dia sukar. Tapi tetap kita tak menolak kata tak boleh. Boleh. Tapi dia menyusahkan. Kenapa cari susah-susah? Siapalah cari susah? Duduk kat bawah lah. Nampak duduk bersila boleh tu. Duduklah bersila. Bersila pun boleh ke? Lah, duduk atas kursi duduk bersila lah. Baik nak sujud macam mana? Lagi senang kan? Pergi ke depan aja. Jadi duduk. Okey. Lebih baik. Kerana dia memudahkan. Duduk atas kursi ni dia menyusahkan. Dia menyusahkan diri sendiri. Dan dia menyusahkan orang lain. Kalau duduk kat bawah, bersila ataupun duduk iftirash, dia senangkan orang lain dan senangkan diri sendiri. Kenapa dia menyusahkan? Tak mana tahu. Mujur sah juga kalau dia sujud turun sujud. Sah juga, bukan tak sah. Yang tak sah ni dah boleh sujud, dia pergi sujud atas angin ni, itu yang tak sah. Jadi apa dia menyusahkan orang ni kalau dia sembahyang atas kursi ni? Pertama sah lagi. Nak pakai sah kaki dia ke nak pakai sah kaki kursi? Kalau soh kaki dia, orang belakang macam ni agak-agak. Kalau pakai soh kaki dia, kaki duduk depan, maknanya kursi duduk belakang, kaki kursi duduk belakang. Orang belakang macam ni, sujud bawah kursi. Berdebar-debar. Ini kalau patah kursi dah, mati, patah tengkuk aku ni. Kan dia jadi macam sujud pun takut-takut orang belakang ganggu lah. Ataupun soh tu terputus kat situ, tak ada orang berani duduk. Lepas tu dia akan ganggu orang sebelah juga. Orang sebelah ni nak rapat-rapat sikit pun tak boleh lah. Sebab kursi menyusahkan orang. Dan menyusahkan diri sendiri nak sujud. Kena turun. Lepas tu menyusahkan diri sendiri juga. Nak naik duduk di antara 2 sujud. Nak naik tu kan susah sikit lah. Dia kena buat gitu. Kalau tidak tak sah sembahyang.
Kecuali dia tak mampu berdiri dan tak mampu sujud. Selesai lah. Maka duduklah atas kursi. Tak kisah duduk atas kursi, duduk bawah, duduk mana pun, sujud tetap tak boleh juga. Dia buat dua. Satu, dia buat tukar gearbox dia, tukar kepala lutut. Ada masalah, tukar inject masuk cecair ke, buatlah apa pun kat kepala lutut gearbox dia. Lepas tu dalam masa yang sama, dia tukar biji mata yang kata rosak. Jadi tukar biji mata ni tak boleh tunduk pening. Doktor pun tak bagi tunduk. Orang-orang sampai berbulan-bulan tak boleh tunduk. Dan doktor pun tak bagi lutut ni kena kat lantai sangat. Dan dia sebenarnya atas kursi cantik. Sebab kalau dia berdiri pun dia masih lagi pening. Maka sebenarnya atas kursi cantik. Iaitu duduklah macam tu, sujudlah sujud atas angin pun. Sebab dia tak mampu berdiri dan sujud. Tapi hanya orang tak mampu berdiri, dia wajib sujud. Sebab dia tak mampu berdiri, bukan tak mampu sujud. Jangan pukul rata. Jadi okey, itu duduk. Habis dah juga. Lega, habis juga. Okey. Dan jika lemah duduk, tak mampu duduk pula. Dan jika lemah duduk, kejap. Betul lah. Dan jika lemah duduk, tu masuk tu. Kat mana tu? Cari balik. Dan jika lemah duduk. Dan jika lemah daripada duduk, tak mampu duduk. Duduk tumbang. Pening. Tak kisahlah macam mana. Tapi mungkin juga tak mampu berdiri duduk ni, mungkin juga atas kapal pula, atas sampan. Dia tak semestinya pening, rosak, sakit. Tak semestinya. Duduk atas sampan pun yang gitu kan. Tak mampu berdiri lah tu. Duduk boleh lah duduk. Okey. Dan jika lemah daripada duduk, ini sakit apa? Duduk pun tak boleh. Sakit. Dah teruk lah kot. Maka hendaklah ia berguling. Berguling di atas lambung kanan. Itu afdal daripada lambung kiri. Maksud berguling ni bukan berguling, berbaring. Bukan berbaring, mengiring. Tu maksud berguling. Mengiring di atas lambung kanan. Mengiring. Lambung ni lambung kan, ataupun lengan lambung ni kan. Duduk di atas lengan kanan. Dengan maksud telinga kita duduk atas. Alah? Telinga duduk atas. Telinga kiri duduk atas. Telinga kiri duduk atas. Macam itulah orang yang sakit duduk gitu kalau boleh. Kalau orang sakit kan azab ke apa, macam tu lah. Malah orang dalam kubur gitu kak. Maknanya kita bisikkan la ilaha illallah ketika orang nazak tu kat telinga kiri dia lah. Kalau kita menghadap gitu. Sebab sunat gitu. Tapi orang dah sakit tak jadi, tak ini tumbang kan. Katalah duduk gitu. Jadi caranya adalah tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, mengiring. Mengiring ke kanan. Dengan maksud telinga kiri duduk atas. Macam mana pun boleh mengiring ke kiri, lambung kiri. Telinga kanan duduk ke atas, boleh. Tapi afdal tu dia kata. Lebih baik, afdal. Di atas lambung kanan. Bila macam tu, dalam mazhab Syafi'i, dia ada tertib. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baru mengiring. Dan mengiring boleh pilih mana satu. Cuma afdal je yang belah kanan tadi. Dia tak mampu berdiri, terus mengiring. Tak boleh. Terus melentang, berbaring, tak boleh. Sebab dia tak mampu berdiri, kena duduk dulu, kena ikut tertib. Kenapa saya sebut ni? Sebab ada orang dekat hospital, dia makan duduk, tapi semayang baring. Saya tengok sendiri. Makan duduk, dah petang makan. Makan. Dia bawa garam dalam laci dia. Saya ingat lagi pakcik tu. Apa benda dia ambil putih tu? Ingat dadah ke apa? Garam. Bukan tawar situ. Dia bubuh. Pandai pakcik ni. Lain kali nak masuk hospital bawa garam. Dia tawar kan. Lepas tu dia makan. Duduk. Tapi masa sembahyang dia baring. Bunyi Allahu Akbar. Tak sah sembahyang ni. Tak sah. Dia kena berturutan. Tak mampu berdiri, duduk. Tak mampu duduk, baru baring. Baring tu pula bukan sebarang baring. Baring melentang tak boleh. Dia kena mengiring. Baring jenis mengiring. Cuma boleh pilih kiri ke kanan. Afdal kanan. Okay. Okay. Bila macam tu, kiblat ke mana? Kalau kita berdiri, dada yang wajib menghadap kiblat. Ni hati-hatilah.
Sebab kadang-kadang kita ni accident. Kadang-kadang kita ni sakit urat. Kadang-kadang kita ni Allah cipta tu dah lahir-lahir dah Alzheimer lagi. Kadang-kadang Alzheimer lagi ni, balancing lagi. Kalau tayar tu makan sebelah. Tayar saya makan sebelah, tak tahu macam mana. Nak kena terbalik kan, tukar tayar rasa ni. Kat sini mana nak cari. Ada orang memang dia okey, tapi bila dia accident, elemen dia lagi. Apa saya maksud saya kata cerita balancing dia lagi ni macam ni? Kaki dia duduk gini, tapi dada dia sangat ke tempat lain. Ke gini. Kaki dah cantik dah gini. Kadang-kadang sebab sakit urat. Kadang-kadang sebab memang dilahirkan gitu dah. Jadi kita nampak jelas-jelas sengit tu batas sembahyang, tak sah sembahyang dia. Sebab kiblat masa berdiri ni, cerita masa berdiri, memang nampak real tu. Sebab ni makmum dia duduk kat tengah, dia gitu. Tapi itulah kita selalu pesan lah, kita sembahyang ni tengok orang sama. Jangan kita sembahyang ikut kita tengok orang. Bukan suruh tengok cari salah dia, tidak. Oh macam ni dia sembahyang, tengok orang. Kita kena tengok orang, bukan nak ambil hukum daripada orang. Jangan kita pelik pada orang. Orang yang ramai tu kita tengok, oh macam ni kebanyakan gini. Tiba-tiba kita pelik. Kenapa? Tengok orang. Kalau kita duduk sembahyang, tengok orang sebelah, oh macam tu dia, kenapa aku sengit lah. Tengok orang. Masa nak sujud, masa nak angkat tangan sami Allah liman hamidah ke, masa nak angkat tangan daripada rakaat pertama naik rakaat yang kedua ke, kita main angkat je tangan. Cuba tengok orang. Ada tak daripada sujud yang kedua nak naik rakaat yang kedua tu, rakaat pertama nak naik rakaat yang kedua kan, ada tak yang angkat tangan Allahu akbar? Tak ada, aku seorang je. Tengok. Walaupun itu bukan nak cari hukum. Jangan pelik pada orang. Biasa pelik pada orang ni salah lah biasanya. Kau tengok ramai orang tak angkat pun, kenapa aku angkat empat rakaat aku angkat tangan. Tengok orang. Sembahyang nak semua dah tahiyat ke apa ke, cuba kita tengok orang. Cara gerakkan kita nak sujud, kita nak rukuk, cuba tengok orang sama. Bukan suruh tengok gitu, cuba perhati jugalah. Maksud tengok orang. Kenapa aku je yang cepat sujud pada orang? Orang tak sujud lagi, aku dah pergi dah. Tengok orang. Maknanya akulah problem. Imam bawa Allah, dia suruh dah pergi dah. Tak tengok orang ke? Orang tak pergi lagi, baru nak pergi kan, baru nak masuk gear kan orang lain. Tengoklah sama. Itu jadi bila tak tengok orang tu jadi pelik pada orang. Dan biasanya pelik pada orang ni salah. Biasanya. Kecuali memang dia dah belajar gitu. Dan tak ada pun yang gitu. Memang belajar kena dada sangat. Tak ada. Jadi bila dah lari dah dia punya situ, maka kita dah tahu lagi, kita kena perhati. Dan kita kena perhati, jaga dada supaya menghadap kiblat. Kalau tidak, batal sembahyang. Macam tu juga duduk. Tapi duduk ni jarang sikit lah. Masa tayar akhir, jagalah masa tu. Kalau masa kita buat tayar akhir, duduk sengit tu, dada pergi tempat lain, duduk macam tayar awal lah. Dah jaga dada tu wajib. Duduk, cara duduk tu sunat. Banyak cara boleh duduk kan. Janji duduk. Ni sebab nak duduk gitu, macam ni kaki duduk lipat, terasa dia pun tahan tu. Rasa kita duduk sebelah pun jadi lepas penat. Cepatlah salau, serabut aku orang sebelah ni. Dah duduk lah macam biasa tayar awal. Tu lah. Tengok orang sama. Jadi jadi bila macam tu, dada kena jaga. Masa duduk, dada menghadap kiblat. Dada. Masa berdiri, dada menghadap kiblat. Masa mengiring, dada juga menghadap kiblat. Maknanya kalau di kiblat ke sana, sembahyang gini. Gitu lah. Sembahyang gitu. Dada, muka sunat menghadap kiblat, dada wajib menghadap kiblat. Mana ni? Mengiring. Ke kiri atau ke kanan? Dua-dua. Habis. Kalau tak mampu mengiring, biasa sakit-sakit kiblat mengiring, dia akan jatuh. Dia akan meniarap ataupun melentang. Sebab sakit kan. Terpaksa sendar bantal apa, tak perlu. Tak wajib sendar bantal. Janji kalau dia boleh mengiring, maknanya dia sakit tu 50-50 lagi. Kena sendar bantal baru boleh mengiring. Tak payah sendar bantal. Boleh duduk seterusnya. Cara seterusnya. Cara seterusnya adalah, dan jika lemah ia, lemah daripada mengiring kiri dan kanan, maka sembahyang dengan melentang. Itu tertib dia. Melentang di atas belakangnya. Baring kita panggil baring. Tak, kita panggil melentang lah. Menelentang di atas belakang. Melentang di atas belakang, maka mengisyaratkan dengan kepalanya. Isyarat dengan kepala. Isyarat dengan kepala. Jadi melentang tu wajib muka ataupun dada menghadap kiblat juga kalau boleh.
Kalau macam hospital tu dia boleh pusing benda tu, dia naik sikit. Sikit aja. Tak semestinya dada kena menghadap penuh, tidak. Kalau kita pusing sikit, kalau apa katil tu gitu, dia naik sikit je. Kalau kita nak kira dada dah menghadap kiblat dah, sikit. Dia bukan tengok dada situ, menghadap dia bukan. Janji dada tu kalau straight, tu dada menghadap bulan dengan atas kan. Kalau ni atas sikit, dada dah menghadap, dia kira menghadap kiblat lah, tapi gitu lah menghadap dia. Macam tu. Kan? Okey tu, jadi lah. Jadi dah. Dada wajib menghadap kiblat kalau boleh. Kalau boleh. Muka sunat ada kiblat. Muka sunat. Tapak kaki pun sunat menghadap kiblat. Sunat tapak kaki menghadap kiblat. Muka sunat menghadap kiblat, tapak kaki sunat menghadap kiblat, dada wajib. Tapi kita ni ada satu salah faham lah kita ni. Dada menghadap kiblat tu. Dada menghadap kiblat kita tak salah faham sangat. Kaki menghadap kiblat tu kita ada sedikit salah faham kita ni. Boleh tak kaki menghadap kiblat? Kita ada salah faham dalam masalah ni. Ketika orang nazak, kan, apabila dia melentang, kaki kena menghadap kiblat. Sunat menghadap kiblat. Kaki. Ketika nazak, kaki menghadap kiblat. Macam tu juga ketika tidur. Ketika semayang, sunat kaki menghadap kiblat. Duduk yang berlunjur. Kalau duduk yang bersila, macam mana nak menghadap kiblat kan? Duduk yang berlunjur, kaki sunat menghadap kiblat. Ketika sembahyang. Ketika sakit, nazak tu, sunat kaki menghadap kiblat juga. Ketika tidur pun sunat kaki menghadap kiblat. Kat sini kita salah faham sikit lah. Kita salah faham sikit kat sini. Kaki menghadap kiblat, hukumnya sunat ketika tidur. Sunat. Kaki menghadap kiblat, sunat. Sunnah lagi. Kerana ketika tidur, sunat menghadap kiblat. Apa yang nak menghadap? Dada. Takkan tidur gini? Ya, betul. Jika tidur begini, sunat dada menghadap kiblat. Macam tidur selepas azan subuh. Bukan selepas solat subuh. Disunatkan, bukan tidur baring kita panggil. Tidur batal wuduk lah pula kan. Disunatkan baring. Ataupun mungkin tidur pun boleh juga. Selepas azan subuh. Azan subuh, sunat baring. Baring pula, dada menghadap kiblat. Macam ni. Kalau kata ke sana kiblat, tangan tak. Sunnah Nabi. Kalau tidur terus, kena ambil wuduk lah lepas pada tu. Kalau bukan tidur, letak kepala aja, tutup mata, tak payah ambil wuduk lah sebab tak tidur. Tapi sunat. Perasan tak? Tok guru biasa buat. Perasan? Lepas subuh, lepas azan subuh, sebelum solat subuh. Sebab subuh biasanya subuh ni dia solat lambat sikit. Bukan 10-15 minit, setengah jam lepas azan tu. Sebab nak bagi orang lagi ramai datang kan. Maka bila lambat sikit, setengah jam tu baru separuh je. Tak lambat pun kan, baru separuh. Maka kenapa sunat tidur tu sama ada tidur betul setengah jam ataupun tidur baring saja tak tidur? Sebab kan tahajud malam tu. Dia jadi ngantuk. Jadi untuk dapat kesegaran balik, tidur kejap kat situ lepas azan. Memang sunnah tu. Antara sunnah tidur lepas azan subuh, sebelum solat subuh dan sebelum masuk zuhur. Sebelum masuk zuhur. Lebih kurang lah kalau kita 12.30 lah, lebih kurang. Sampai pukul 1 ke. Sekejap je tidur tu. Tidur tak lebih setengah jam. Sunnah dua waktu. Jadi tidur tu, kalau tidur kita mengiring, ya, sunat dada menghadap kiblat. Tapi kalau tidur menelentang, sunat tapak kaki menghadap kiblat. Itu maksud tidur sunat menghadap kiblat. Itu maksud dia. Tapi kita itulah kita masalah. Kadang kita salah faham dalam segi itu. Kalaulah kita tidur kepala menghadap kiblat, hukum makruh. Katalah tidur sunat menghadap kiblat kan. Kita kata tak, kalau kaki, maka kita terbalik kan. Kepala yang menghadap kiblat. Okey, kata kiblat
sana. Kan, kiblat sana. Kepala kita gini. Kita tidur gini. Kiblat sana, kepala sini. Makruh hukum ni. Habis tu macam mana? Kena gini, tidur. Kepala sini. Kaki menghadap sana. Itu baru sunat. Tapi kalau terbalik, hukumnya makruh. Tapi kalau tidur sana kiblat, begini, tak ada hukum apalah. Begini tak ada apa lah. Macam ni tak ada apa-apa lah. Cuma membelakangkan kiblat ketika tidur hukumnya makruh. Membelakangkan. Apa maksud membelakangkan? Kepala menghadap kiblat. Sana kiblat. Itu maksud membelakangkan. Apa maksud sunat tidur menghadap kiblat? Kaki menghadap kiblat. Kita salah faham kat situ. Dan rugi kalau kita tidur dalam keadaan makruh. Tak berdosa tapi rugi. Kalau kita tidur kaki menghadap kiblat, dapat pahala ketika tidur. Dalam kebanyakan ibadah, semua tak kena dengan nafsu kita. Betul tak? Banyaknya ibadah tak kena dengan nafsu. Nafsu tak nak tapi ibadah kena buat tak? Sembahyang tak kena dengan nafsu. Kalau sembahyang tak wajib, tak sembahyang. Buktinya pagi tadi sembahyang duha. Tak. Sebab apa? Sunat. Kalau sembahyang isyak sekejap lagi tu sunat, balik pakat-pakat balik, kosong. Sebab sembahyang ni tak kena dengan nafsu kita. Macam tu juga puasa tak kena dengan nafsu kita. Dah boleh kata kebanyakan, majoriti ibadah tak kena dengan nafsu. Sebab tu kena lawan, mujahadah. Tapi ada beberapa yang kena dengan nafsu. Ada, tak banyak. Ibadah tapi kena dengan nafsu. Apa dia? Kahwin. Kena tak? Kena dengan nafsu. Kahwin 1, 2, 3, 4. Lagi kena dengan nafsu. Apa lagi? Buka puasa, sunat buka awal. Azan terus buka. Jangan tunggu lama-lama. Konon-konon dia kuat. Nanti tunggu 10 minit baru buka. Tak boleh. Makruh. Buka terus. Sebab apa? Sunat buka terus kan? Mencepatkan buka puasa. Kena dengan nafsu kita. Kena dengan nafsu. Kena dengan nafsu. Dengan nafsu kita. Maka dalam banyak-banyak ibadah memang kebanyakannya memang kena dengan nafsu kita. Tapi kebanyakan ibadah tak kena dengan nafsu kita. Ada beberapa je, beberapa ibadah je yang kena dengan nafsu kita. Antaranya tidur. Tidur kena dengan nafsu. Best tidur, lepas tidur. Okey. Oleh kerana dia kena dengan nafsu, maka buat banyak-banyak lah, dah kena dengan nafsu. Yang tak kena dengan nafsu ni kita dah buat je. Sebenarnya sunat pun malas kadang-kadang sebab sunat. Nak macam mana? Dah tak kena dengan nafsu kan, tak buat. Tapi yang kena dengan nafsu ni kenapa tak buat juga? Kahwin, kenapa tak kahwin-kahwin contohnya? Buka puasa cepat-cepat, kenapa tak cepat-cepat buka puasa? Dah kena dengan nafsu kan? Teruslah, dapat pahala pula tu. Tidur, kenapa tak tidur? Menghadap kiblat. Tidur kan kena dengan nafsu. Dan kita tidur setiap hari, malah 1/3 hidup kita tidur. Tak? 1/3 lah. Bagi kebanyakan orang. Kebanyakan orang, kalau umur dia 60, mati lepas tu 20 tahun tidur. Bayangkan 20 tahun rugi tak dapat pahala kaki menghadap kiblat masa tidur. Ruginya. Dah lah kena dengan nafsu kita tidur. Yang tak kena dengan nafsu ni memang tak buat dah sebab tak kena dengan nafsu. Yang kena dengan nafsu pun tak buat juga. Rugi berdouble-double kita rugi. Maka rugi orang yang tak betulkan katil dia menghadap kiblat. Kaki tu menghadap kiblat. Rugi. Sebab tidur dapat pahala. Tidur dapat pahala. Dicatatkan dalam kitab Sairus Salikin. Ada cerita pasal ni. Kitab Sairus Salikin ni ada syarah kitab Ihya Ulumuddin. Karya Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Dia membincangkan 10 adab tidur yang Imam Ghazali gariskan. Ada 10 adab tidur. Salah satunya kaki menghadap kiblat. Tapi kita terbalik. Kaki menghadap mana atau Mexico mana. Pantai je. Rugilah. Sebab kan kena dengan nafsu kita kan, selalu tidur, lepas tidur walaupun sunat. Okey, habis kat situ. Jadi kalau lah boleh angkat dada ketika melentang. Kalau tak mampu angkat dada sebab sakit, muka wajib menghadap kiblat. Masa tu dada tak wajib menghadap kiblat dah. Dada menghadap planet Pluto pun boleh lah. Sebab sakit kan? Maka letak satu bantal atas belakang ni supaya muka menghadap kiblat. Maksud muka menghadap kiblat bukan macam ni. Janji naik sikit tu jadi apa? Hidung kena sikit kiblat jadi macam tu. Macam dada juga tadi masa baring tadi. Waktu tu dada tak kisah dah. Muka pula wajib menghadap kiblat.
Okay. Jadi tak boleh gerak muka. Gerak muka batal sembahyang. Kenapa pula? Sebab muka wajib menghadap kiblat. Kalau tak mampu, maka tidurlah straight macam tu. Muka pun menghadap langit juga, dada pun menghadap langit. Waktu tu wajib kaki, tapak kaki menghadap kiblat. Maka jangan gerak-gerak kaki tu. Gerak-gerak nanti kan lari kiblat pula. Kaki wajib menghadap kiblat. Tu dia punya detail tu. Okey. Dan jika lemah ia dengan demikian itu, tak mampu berdiri, duduk, tak mampu duduk, mengiring, tak mampu mengiring, melentang dengan dada naik sikit, tak mampu melentang dengan muka naik sikit, tak mampu juga dengan muka pun tak naik, tapak kaki menghadap kiblat, tak mampu juga tak mampu nak duduk gitu. Maka jika lemah ia dengan demikian itu, maka dengan kelopak mata, macam mana sembahyang kelopak mata? Kalau sembahyang yang mengiring, lupa pula sebut sembahyang mengiring macam mana? Duduk kita dah tahu dah kan. Mengiring macam ni, masa nak rukuk macam ni, masa nak sujud macam ni. Semampu mungkin lah. Masa tu orang sakit tak payah nak ukur-ukur lah. Tak cukup 2 inci. Orang sakit. Janji dia gerak-gerak sikit tu jadilah. Kan? Macam ni. Lepas tu dah baca Fatihah. Semua baca Fatihah macam biasa. Semua macam biasa. Lepas tu nak rukuk. Sami-Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Gitu je. Sekadar mampu je. Waktu tu buatlah semampu mungkin. Sakit kan. Habis kalau melentang macam ni. Melentang. Yang dada naik sikit tu macam mana? Nak gerak macam mana? Gerak kepala je. Maksudnya macam ni. Lepas tu berdiri. Nak rukuk macam ni. I'tidal macam ni. Sujud macam ni. Tu pun kalau boleh. Gerak pun sikit-sikit je. Sakit kan? Tak mampu. Tak mampu juga dengan cara itu. Macam mana? Dengan kelopak matanya. Macam mana? Dia berdiri macam ni. Fatihah semua kena baca ni. Yang mampu baca kena baca. Cuma tak boleh bergerak aja. Berdiri celek. Rukuk separuh. Tak, rukuk pejam. Dia celek pejam je. Pejam. I'tidal celek. Sujud pejam. Duduk di antara sujud celek. Sujud balik pejam. Naik rakaat kedua celek. Gitu je. Lepas tu baca Fatihah. Kalau boleh keluar kat mulut, wajib keluar kat mulut Fatihah dia. Kalau tak boleh, tak apalah, dalam hati. Lepas tu macam tu lah. Rukuk, i'tidal, sujud. Duduk antara sujud. Bacalah kalau boleh baca. Bacaan sujud. Gitu dengan kelopak mata je. Itu mazhab Syafi'i. Maknanya mazhab Syafi'i sampai tak boleh gerak pun wajib sembahyang lagi. Mazhab Hanafi waktu tu tak wajib dah. Kalau tak boleh bergerak langsung, solat dengan kelopak mata, mazhab Syafi'i tak wajib sembahyang dah. Lepas. Maka lega kita kat sini. Kalau ada orang tua-tua kan tu, tak sembahyang dah, masa tak boleh gerak tu, kita suruh sembahyang pun dia macam tu, akhir sekali tak apa. Mazhab Hanafi memang tak wajib dah. Yang wajib masih lagi boleh gerak walaupun macam ni. Tu wajib. Mazhab Syafi'i masih lagi wajib. Sembahyang macam mana? Sembahyang dengan kelopak mata. Dan jika lemah ia, tak mampu dengan kelopak pun, Allah, sakit sungguh tu. Maka dengan melakukan rupa sembahyang dengan hatinya. Maksudnya bayang. Maknanya dia je lah tahu. Orang lain mana tahu. Cuma orang lain boleh bisik. Mak, ayah, dah masuk dah ni. Dah masuk waktu dah ni. Nak ambil wuduk ke? Nak. Macam tu kot. Sakit ke? Ambil wuduk untuk dia. Lepas tu, dia sembahyang. Tak boleh gerak kan? Jadi, dia bayangkan. Dia bayangkan macam berdiri, rukuk. Baca kalau boleh baca kat mulut. Kalau tak boleh baca kat mulut, baca dalam hati. Jika lemah ia, maka dengan melakukan rupa sembahyang dengan hatinya. Tiba-tiba, lepas pada tu sihat balik. Katalah kan. Selang sebulan sihat balik. Adakah kena qada? Tak kena qada. Yang sembahyang lah. Yang tak sembahyang, awal-awal kena qada sakit sikit tak sembahyang tu kena qada. Yang sembahyang tadi tu, walaupun sembahyang dia gitu, cuma sembahyang dia kena sempurna lah. Tutup aurat, suci daripada najis, ada wuduk. Tapi kalau sembahyang buat syarat, dia panggil sembahyang hormat waktu, itu kena qada. Sembahyang duduk, sembahyang baring, semua kena qada kalau hormat waktu. Apa maksud hormat waktu? Sembahyang yang tak dapat menyempurnakan syarat-syarat. Contohnya sembahyang hadap besar,
Sebab apa kena sembahyang? Dah sakit, tak boleh gerak, nak mandi wajib je ni. Kan? Yang tu kena qada kalau sihat. Sembahyang tak ada wuduk. Kenapa tak ada orang nak ambil? Nak sembahyang macam mana? Sembahyang je lah. Oh, sembahyang je lah. Tu kena qada. Sembahyang ada najis, pakai pampers. Ada najis. Maka sembahyang tu kena qada. Sembahyang wajib sembahyang. Cuma kena qada kalau sihat. Ini kalau semua sempurna. Wuduk ada, orang ambilkan, kiblat, menghadap kiblat, semua tutup aurat. Dia pun sembahyang dengan kelopak mata, tak kena qada. Dia sembahyang dengan hati pun tak kena qada. Tak wajib ulang. Kalau sihat balik. Kalau tak sihat, habis lah. Maka tiada gugur sembahyang selama ada akalnya. Selagi ada akal, selagi itu tak gugur sembahyang. Mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi, akal ada tapi tak boleh gerak, gugur dah. Mak ada sembahyang hati-hati, dia kata sembahyang mesti ada perbuatan. Ini perbuatan pun tak ada, bacaan pun tak ada, tak sembahyang dah. Maka tak berdosa, tak sembahyang. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Selagi ada akal, selagi tu wajib sembahyang. Walaupun sembahyang tu cuma dalam kepala aja. Kalau hilang akal, barulah boleh tinggal sembahyang. Maknanya yang tak sembahyang tu hilang akal kan. Macam tu lah. Betul orang gila tak je sembahyang, tak ada akal. Jadi biar hilang akal. Maka ataupun bahasa kita panggil nyanyuk. Nyanyuk tu hilang akal lah. Cuma bahasa baik. Boleh nak kata gila boleh tak nyanyuk? Tak boleh? Ya, boleh kot. Habis nyanyuk kan main tai. Gapo dia tu mak, gapo dia tu. Dengar cerita kisah benar ni. Saya banyak main kat hospital dulu. Allah tai. Ada comot tai. Tak gila. Cuma kasar. Cuma boleh tak kata gila? Boleh lah. Sebab tak boleh nyanyuk. Nyanyuk yang tahap 4 lah. Nyanyuk yang ni, nyanyuk yang kita nyanyuk kunci tak kat sini, cari kat sini nyanyuk juga. Itu tak gila tu. Atau nyanyuk yang tahap 2. Parking kat situ, cari kat situ. Saya jumpa juga. Tahap 3 sampai dia pergi report polis. Kat Kelantan je tu. Sampai ke polis tu tahu dah. Kalau pakcik ni mari buat report, asal ambil. Tahu dah. Buat report apa? Motor hilang kata. Motor hilang. Motor. Dia parking tempat lain, dia cari tempat lain. Lepas tu dia marah orang. Dia pergi buat report, ambil report polis ni. Kejap anak datang, minta maaf lah batal report. Ayah saya lupa. Lupa boleh bawa motor lagi. Dia tahap 2-3, tak maksud tahap 4 lagi lah. Yang itu nyanyuk tu masih lagi on off. On off macam ni, ketika on, ketika dia tak nyanyuk wajib sembahyang. Ketika dah nyanyuk tak wajib. Yang on off ni. Tahap 4 memang off terus. Memang dia keluar macam-macam, dia tengok macam-macam, dia cakap macam-macam, dia terbayang, dia tanya balik, Minah mana mak? Minah. Duduk rumah sini. Dekat kedai lalak. Allah, Minah tu lama dah mati, ya Allah. Habis lah mak aku ni apa bela apa ada dah. Tak ada, dia memang begitu orang nyanyuk ni. Jangan duduk meremang bulu roma. Apa dia belakang mu? Apa dia tu? Tak ada lah, sudah. Biasa. Dia memang terbayang. Orang yang nak nyanyuk biasa. Sakarat pun sama juga. Orang sakaratul maut kan pun sama juga. Dia terbayang macam-macam. Tu biasa. Ambil uduk macam tu, tapi tak ada air. Kita tengok, ambil macam real. Siap sapuh. Meremang belum roma. Kalau seorang-seorang malam-malam dekat hospital lah tu. Hospital kan seram. Jadi memang tu nyanyuk. Datang anak-anak, datang melawat. Anak seorang ni jaga. Anak yang tak berapa biasa, yang tak berapa cerdik lah. Yang kerja biasa-biasa ni. Yang cerdik-cerdik, busy aja, standard lah. Datang bagi duit aja. Bagi lah. Mak nak makan, mak? Gitu, mak nak makan. Aku 3 hari tak makan. Siap. Adik pun tak bagi aku makan. Macam ni. Engkau tak bagi mak makan. Orang nyanyuk, janganlah ambil serius. Sampai hati kau tak bagi mah nak mak makan. Itulah sungguh lah adikmu tu, jahat sungguh. Ni duk jaga siang malam ni. Panas hati. Bodoh saya panas hati. Tak boleh panas dengan mak gitu. Itulah syurga dia. Dia sabar tu syurga dia. Tapi dia pergi, Allah, mak kata sampai hati itu dia duk siap terasa hati. Nangis-nangis. Oh tak cerdik. Tak cerdik langsung. Itu pahala dia sepatutnya. Itulah pahala jaga orang tua tu. Tu syurga kita.
Tiba-tiba dia begitu rasa. Tadi baru lepas makan. Baru je lepas makan. Pelawuk. Gitu Saya cerita ni kisah benar. Kisah benar. So tu kadang-kadang bunyi Kedah, kadang-kadang bunyi Kelantan. Orang tu lah. Orang belah-belah sana lah. Saya teringat balik. Sebab dia ada banyak ni dengan orang-orang tua ni. Dia memang jadi gitu. Kadang-kadang, benda apa tu? Anjing. Halau anjing. Anjing. Halau. Kita maki bukan-bukan. Tak ada apa-apa. Nyanyok biasa tu. Biasa nyanyok tu. Dia dah makan kata tak makan. Dia dah mandi kata tak mandi. Dia kata dah masuk waktu, kita tak masuk, dia kata dah masuk waktu. Dia baru lepas semayang dan semayang lagi. Biasa. Tu orang nyanyok. Itulah pahala jaga orang sakit. Kalau dia sabar, dah lah kena tukar pamper, tahi, apa semua main kan. Lepas tu datang anak-anak lain, dia bantai anak yang jaga tu. Memang kena melepek. Memang telinga panas gini. Sabar. Nak pahala kan. Dorang tu mana tahu. Dorang tu datang untuk mak beli bagi macam tu kan. Bagi susu lah apalah. Yang kena jaga 24 jam ni yang duduk ni. Biasa yang ni lah, yang kurang sikit ni. Kurang kerja, semua segala-galanya kurang yang jaga ni. Tapi mak ayah yang sayang lah mana? Yang tu lah, yang tinggi-tinggi, yang kerja gaji besar lah, pangkat besar, semua besar. Tapi biasanya yang SPM tak lulus tu yang dia jaga. Sebab dia tak boleh nak beli rumah, rumah mopok. Dah kahwin baru rumah situ juga. Yang tu lah yang jaga. Dia gitulah, dalam keluarga memang ada gitu. Memang begitu. Akan ada seorang dua yang tak legi sangat, tak lagi jauh. Sebenarnya dia lah untuk mak bapak tu. Dia lah. Habis lah. Bab yang bab ni yang ketiga, yang keempat, membaca Fatihah. Melainkan rakaat yang masbuk, berhenti kat situ. Dan keempat, rukun yang keempat, langkah juga kita 2 kali juga ni, bab qiyam. Wallahu a'lam. Tangguh dulu, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surat An-Surah. Semayang rapat membaca Fatihah. Okey, semayang rapat sangat kita keluar. Dia gini, memang tu cara dia pun. Apabila semayang rapat sangat, masa nak berdiri, caranya adalah masuk kot belakang ataupun kot depan dia. Salah seorang kena mengalah. Belum rapat sangat begitu kan. Satu lagi, kita kadang-kadang melampau juga. Bila kita kata sunat rapat kan, sunat rapat kan soft, bukan rapat tu sampai tak selesa. Maksud rapat tu, kalau anak kambing ada, dia tak boleh lalu. Tu rapat tu. Bukannya rapat tu kena rapat sungguh, kaki bertempik gini, bahu dekat. Tidak. Sebab kalau macam tu, ada orang dia body dia tak ni sangat, biasa je. Bila dia straight biasa, bila dia gini naik. Masa macam ni dah rapat macam ni, itu yang kesian kat dia. Dia tak apa nak sado sangat. Yang sebelah abang sado. Itu yang kacau orang sebelah. Jadi macam mana maksudnya? Ketika nak buat soft tu, sebelum jawab soalan lah, ketika nak soft tu, awal-awal lagi tangan letak gini lah. Biar orang tak letak, kita letak dah. Sebab kalau kita letak macam ni, ada berapa inci 2 inci kat sini, 2 inci kat sini kurang. Kalau letak, buatlah macam ni kan. Jadi dia akan rapat macam ni. Bila takbir apa, tangan dah cantik lah macam ni. Tapi bila kita letak tangan bawah, rapat. Bila macam ni kan, itu yang jadi masalah. Dah pula tu main sumbat-sumbat sampai rapat sangat sehingga tak selesa. Kalau rapat bagus, yang sehingga tak selesa tak bagus. Sebab rapat tu, maksud rapat tu, jangan jarak sampai kan kita tengok, mana sampai tu. Kalau sikit-sikit tu okey lagi. Okey lagi. Kalau rapat pun okey lagi. Tapi rapat ketika semua dah gini. Ni saya ingat ni. Jangan lupa ni. Banyak inci ni. Ni. Okey. Maknanya ketika nak takbir adalah jarak sejengkal apa.
ke banyak sangat jengkal? Sikit, kurang sikit. Ada jarak kat sini. Sebab bila macam ni baru rapat cantik. Bila awal dah rapat, bila macam ni pakat-pakat masuk belakang. Masuk ni, aku masuk ni, aku nak ni. Bila dah terlalu rapat, macam mana nak buat? Seorang kena mengalah, iaitu dia kena pergi belakang sikit atau depan. Masa tu soft memang tak sama dah lah. Nak macam mana dah rapat sangat kan? Dia ke depan sikit boleh, dia ke belakang. Dia duduk belakang macam ni. Macam ni. Belakang ni. Maka selesa sangat-sangat. Masa nak rukuk lah. Kalau tak boleh rukuk, sebab kecil sangat, tunggu dia rukuk dulu, dia bangun baru rukuk. Boleh. Tapi kalau boleh rukuklah sekali. Caranya adalah duduk kat belakang ni. Macam tu juga kalau orang nak minta lalu, dia batal, minta lalu, kita rapat. Macam mana nak bagi? Kalau kita ni, kita akan sengit. Kalau kita buat gini, macam mana? Sila. Sengit kan, dah ada. Macam tu juga, masuk belakang orang, dia lalu, dia balik. Masuk belakang orang. Jadi kalau rapat sangat, duduk belakang ni. Cuma masa rukuk tu lah, kalau tak boleh masuk, nampak sempit sangat, tunggu dia rukuk, dia bangun, kita rukuk. Cepat-cepat. Kalau tidak, ketinggalan 2 rukun. Asalnya ketinggalan macam tu makruh. Asalnya. Kalau ketinggalan 2 rukun makruh juga. Ketinggalan lebih daripada 2 rukun batal terus. Tapi tadi baru 1. Imam i'tidal 2. 2 tak lebih lagi. Jadi kita rukuk cepat-cepat. Kalau rapat sangat, ada ke rapat gitu? Main Jumaat sumbat-sumbat. Jadi gitu lah cara dia. Duduk kat belakang tu lebih baik duduk kat belakang daripada kita duduk bersabar. Dalam kepala kita tak ada lain. Rasa nak tu je dalam kepala kita. Lepas tu dah baca bismillah, duk baca Fatihah, duk baca apa kan. Kita dah macam ni. Rapat. Tak ada benda lain kita fikir. Bila nak habis sembahyang? Sembahyang, ingat Tuhan. Dia sembahyang, ingat lain. Ingat orang sebelah. Duduk belakang ni. Duduk belakang. Kalau nak menang, duduk depan ni. Depan sikit. Menang. Duduk depan dia. Pada muka kau. Nanti nak rukuk, aku boleh rukuk. Mu tak boleh rukuk. Boleh tak? Ikut lah. Belakang boleh, depan boleh. Sunat. Begitu. Sejam lah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.